Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2. Minggu ni kamu bersama dengan Cikgu Maliza untuk minggu yang ke-10. Untuk hari ni kita akan belajar kerajaan yang muncul selepas kerajaan alam Melayu. Ingat tak lagi kerajaan alam Melayu yang kita dah belajar dari bab 1 hingga bab 4? Ada berapa kerajaan? Ada 7. Kerajaan yang kita akan belajar pada hari ini ialah Kesultanan Melayu Melaka yang wujud selepas kerajaan alam Melayu. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang pengasasan Kesultanan Melayu Melaka dan juga sebahagian daripada subtopik iaitu kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan rujuk buku teks bermula muka surat 72 sehingga muka surat 79. Okey, kita akan mula dengan tajuk pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, selepas kamu mempelajari bab ini, kamu boleh menjelaskan faktor parameswara memilih lokasi yang strategik untuk mengasaskan kerajaan Melaka. Yang kedua, kamu boleh menerangkan faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam bab 5, kita akan belajar tentang, yang pertama kita akan belajar tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Siapa yang mengasaskan kerajaan Melayu Melaka? Yang kedua, kita akan belajar tentang kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar kejatuhan kerajaan Melayu Melaka. Bagaimana kerajaan Melayu Melaka boleh mengalami zaman kejatuhan selepas zaman kegemilangan. Kita masuk 5.1 pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam ni kita akan belajar siapa yang mengasas KMM. Kalau kamu rujuk buku teks bermula muka surat 72, KMM diasaskan oleh Parameswara sekitar tahun 1400. Melaka adalah penyambung kelangsungan kepada kerajaan alam Melayu. Pada permulaan bab, cikgu ada sebut KMM muncul selepas kerajaan alam Melayu. Betul? Jadi apa yang membezakan kerajaan alam Melayu dengan Kesultanan Melayu Melaka ialah dari segi pengaruh agama. Kalau kita tengok, kerajaan alam Melayu menerima pengaruh agama Hindu dan Buddha, manakala Kesultanan Melayu Melaka menerima pengaruh agama Islam. Kita nak tengok pula apa kehebatan parameswara yang sampai boleh Melaka menjadi sebuah kerajaan yang sangat gemilang, sangat maju. Ni gambaran pelukis parameswara. Parameswara merupakan putera raja kerajaan Sriwijaya. Kamu ingat kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu dari kerajaan alam Melayu. Parameswara ni dia suka belayar dan satu sikapnya ialah dia nak mencari kawasan baharu dan dia nak mewujudkan sendiri kerajaan yang
baharu. Okey. Bila sampai ke tanah Melayu, dia menemui kerajaan Melaka. Okay. Ada satu peristiwa yang menyebabkan Parameswara memilih kerajaan Melaka. Okay. Peristiwa ini berlaku semasa Parameswara dan pengikutnya berehat dan Parameswara telah bersandar pada sebatang pokok. Dan berlaku peristiwa di mana anjing peliharaannya ditendang oleh pelanduk dan jatuh ke dalam sungai. Sungai itu dikenali sebagai Sungai Bertam. Okey. Apa yang menyebabkan Sungai Bertam ditukar nama menjadi Sungai Melaka? Disebabkan pokok yang disandal oleh Parameswara. Peristiwa anjing buruannya dikalahkan oleh pelanduk itulah yang membuatkan Parameswara membuat keputusan untuk memilih lokasi tersebut iaitu Melaka sebagai kawasan kerajaan baharunya. Seterusnya, kita tengok faktor pemilihan lokasi kerajaan. Ada 4 faktor. Yang pertama ialah laluan perdagangan. Yang kedua, bentuk muka bumi. Yang ketiga, benteng pertahanan. Dan yang keempat, terlindung angin monsun. Kita akan tengok satu demi satu. Okay, kita tengok faktor pemilihan Parameswara. Yang pertama ialah laluan perdagangan. Okay. Kedudukan Melaka ni terletak di laluan perdagangan utama antara timur dengan barat. Jadi, dia memudahkan pengawalan laluan kapal dagang. Contohnya kapal dagang dari negara timur, dari Jepun, dari China, nak berlayar ke negara barat, contohnya Eropah, Arab, akan melalui negeri Melaka. Jadi, faktor inilah yang menyebabkan Parameswara memilih kerajaan Melaka. Okey, kita tengok faktor yang seterusnya iaitu bentuk muka bumi. Okay, faktor inilah yang menyebabkan Parameswara memilih Melaka sebagai kerajaan yang baharu. Okay, kalau kamu tengok gambaran pelukis, ada bukit. Betul? Okay, bukit ni lah yang dijadikan sebagai boleh dijadikan sebagai benteng pertahanan. Maksudnya, boleh bersembunyi di sebalik bukit dari musuh. Dan kelebihan kedua ialah adanya bukit, ianya boleh dijadikan panduan kepada pedagang-pedagang luar. Maksud di sini, bila pedagang dari luar nampak bukit, maksudnya dia tahu dia hampir dengan kerajaan Melaka. Okey, seterusnya kita tengok kenapa Parameswara memilih kerajaan Melaka. Okey, disebabkan Melaka mempunyai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang menyebabkan kesukaran musuh untuk masuk ke kerajaan ini. Okey, benteng pertahanan semula jadi yang terdiri daripada pokok bakau dan juga pokok api-api yang tumbuh di pesisir pantai. Keistimewaan yang seterusnya kerajaan Melaka ialah
terlindung daripada angin monsun. Okey. Angin monsun ialah angin di lautan yang bergerak dengan pantas, laju yang boleh menyebabkan laut bergelora. Jika keadaan ini berlaku, dia menyebabkan pedagang dari luar rasa tidak selamat. Tetapi kerajaan Melaka terlindung daripada angin monsun timur laut dan juga angin laut barat daya. Kerana, okey, kamu tengok peta dalam slide yang cikgu bagi. Okey, kita tengok dari sini dulu. Okey, Melaka terselamat daripada angin monsun timur laut sebab kerajaan di pantai timur semenanjung Tanah Melayu telah melindungi kerajaan Melaka. Manakala angin monsun barat daya tidak berjaya mengenai Selat Melaka disebabkan terdapatnya kerajaan Sumatera Barat Indonesia. Sebab itulah kerajaan Melaka terselamat dari angin monsun. Dan faktor inilah yang menyebabkan kapal dagang dari luar rasa selamat untuk datang berdagang di kerajaan Melaka. Okay, seterusnya kamu buka buku teks kamu muka surat 74. Kita masuk subtopik 5.2 iaitu kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dalam subtopik ini kita akan belajar bagaimana kerajaan Melaka boleh menjadi masyhur, boleh menjadi sebuah kerajaan yang terkenal. Okey, ada 3 faktor. Yang pertama ialah kepimpinan raja. Yang kedua ialah sistem pentadbiran yang cekap dan sistem perundangan yang tersusun. 3 faktor inilah yang menyebabkan KMM menjadi sebuah kerajaan yang gemilang, yang masyhur. Okey, kita tengok yang pertama ialah faktor kegemilangan dari segi kepimpinan raja. Okey. Yang pertama ialah pemerintah Melaka berasal dari zuriat keturunan anak Raja Palembang. Okey, berdasarkan teks Sulasatun Salatin, para miswara ni merupakan zuriat keturunan anak Raja Palembang, iaitu asal susu galuhnya daripada Iskandar Zulkarnain. Susu galuh ini merupakan mempunyai taraf kedudukan yang tinggi berbanding dengan kerajaan lain di alam Melayu. Okey. Yang kedua pula, kita tengok peranan raja yang unggul. Okey, dalam sistem pemerintahan, raja merupakan simbol perpaduan dan kemakmuran. Yang kedua, raja merupakan ketua angkatan tentera. Yang ketiga, raja mengetuai hubungan diplomatik. Yang keempat, raja menyelaraskan kegiatan ekonomi. Raja juga mempunyai peranan sebagai ketua agama Islam. Dan yang seterusnya ialah raja menegakkan keadilan. Okey, kita tengok yang seterusnya pula, kepimpinan raja dari aspek daulat dan alat kebesaran. Okey, raja dikaitkan dengan konsep daulat dan juga alat kebesaran. Okey. Daulat ialah kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Maksud di sini, rakyat mengakui kedaulatan raja dengan memberikan taat setia kepada raja dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Itu maksud daulat.
Okey, kita tengok alat kebesaran. Contohnya cap mohor, nobat, keris, lembing dan juga mahkota. Kebanyakan alat kebesaran ini digunakan semasa istiadat pertabalan, perkahwinan dan juga kemangkatan raja. Okay. Daulat dan alat kebesaran inilah yang menjadikan raja mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa. Seterusnya dalam kepimpinan raja, kita lihat tentang kewibawaan. Raja memiliki ciri kepimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Okey, seterusnya, raja memerintah berdasarkan bidang kuasa yang telah ditetapkan mengikut hukum kanun Melaka. Dan kamu tengok ni contoh pemerintah yang mementingkan keamanan dan kebajikan rakyat, iaitu Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah telah menasihatkan puteranya iaitu Sultan Alauddin Riwayat Shah untuk bersikap adil terhadap rakyat dan menyiasat segala tuduhan dengan teliti dan bekerjasama dengan pegawai-pegawainya. Okey, 4 faktor yang ada dalam kepimpinan raja iaitu keturunan Raja Palembang, peranan yang unggul, daulat dan alat kebesaran dan kewibawaan ini yang menyebabkan rakyat menerima kuasa raja dan kuasa luar juga mengiktiraf sistem raja. Okay, seterusnya kita tengok faktor yang kedua iaitu sistem pentadbiran atau sistem pemerintahan KMM. Okay. Untuk kerajaan Melayu Melaka, sistem yang digunakan ialah sistem pembesar 4 lipatan. Sistem ini bermaksud pada setiap peringkat pentadbiran terdapat pembesar yang dilantik oleh pemerintah bagi membantu melicinkan pentadbiran. Okay. Sultan atau raja dibantu oleh pembesar. Ada pembesar berempat, berlapan, 16 dan 32. Pembesar ini merupakan pentadbir kerajaan bagi peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan kampung. Okey, seterusnya kita tengok tugas pembesar. Tugas utama pembesar ialah menjaga keamanan kawasan. Yang kedua, mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah. Yang ketiga, membekalkan tenaga tentera ketika perang dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem kerah. Pemerintah Melaka juga mengurniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Kurniaan kawasan ini sebagai tanda untuk mendapat sokongan pembesar bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap. Okay. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pegangan. Okay. Manakala kawasan pemakanan merupakan kawasan pembesar jajahan dan daerah. Okay, pembesar dibenarkan mengutip cukai di kawasannya dan menyerahkan kepada pemerintah sebagai ufti. Slide seterusnya, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 77. Okey, bahagian glosari. Kita tengok sistem serah
Apa yang dimaksudkan dengan sistem serah? Sistem serah ialah pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah. Pemberian ini sebagai balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah untuk rakyat. Okey, kita tengok pula sistem kerah. Sistem kerah merupakan pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah. Contohnya membina istana, kubu, jalan. Okey, sistem kerah ini menunjukkan wujud sikap taat setia rakyat kepada pemerintah. Okay, seterusnya kita tengok peranan pembesar berempat. Okay. Yang pertama ialah bendahara. Apa peranan bendahara? Yang pertama ialah sebagai penasihat raja, pemangku raja dan bertindak sebagai ketua hakim semasa ketiadaan raja, pemilih dan juga pelantik raja. Okey, seterusnya peranan penghulu bendahari, iaitu pemungut hasil atau ufti, ketua segala bendahari, ketua urus setia istana dan ketua syah bandar. Okey, peranan seterusnya, peranan temenggong. Peranan temenggong sebagai ketua polis dan penjara, penguasa bandar dan Kota Melaka, pegawai protokol istana dan hakim di darat. Peranan pembesar yang keempat ialah laksamana, iaitu menjadi ketua angkatan laut, pengawal peribadi raja, ketua duta, ketua utusan ke negara luar dan juga hakim di laut. Okey, pentadbiran sistem pembesar empat limpatan yang mantap inilah yang menyebabkan keamanan dan kemakmuran kepada KMM. Seterusnya kita tengok faktor yang ketiga, iaitu sistem perundangan. Okey, dalam sistem perundangan kita akan tengok yang pertama ialah hukum kanun Melaka, yang kedua Undang-Undang Laut Melaka dan juga Undang-Undang Adat. Sistem perundangan yang diperkenalkan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerajaan Melaka menjadi sebuah kerajaan yang gemilang. Okey, kita tengok dulu Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Dalam hukum kanun ini mengandungi 44 fasal yang berkaitan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Hukum kanun Melaka dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Okey, seterusnya kamu boleh rujuk buku teks muka surat 78, iaitu Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah. Tujuan undang-undang ini dibuat untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Undang-undang ini mengandungi 25 fasal yang menerangkan tentang peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara berjual beli. Kandungan ini berkaitan dengan tanggungjawab nahkoda, anak kapal, kiwi dan syah bandar.
Okey, apa maksud kiwi? Kiwi ialah saudagar yang menghantar dan menyebarkan barangan mereka untuk diperdagangkan. Okey, seterusnya kita tengok sistem perundangan. Yang ketiga ialah undang-undang adat. Undang-undang ini juga dikenali sebagai Adat Temenggong. Adat Temenggong diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Adat ini berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan takhta, perkahwinan, pewarisan harta dan perundangan. Adat Temenggong mengamalkan sistem pemerintahan beraja di mana kuasa yang paling tinggi terletak pada sultan atau raja. Jadi, kita dah belajar bawah tajuk 5.2 iaitu kegemilangan. Di bawah faktor kegemilangan ada 3, iaitu faktor yang pertama ialah kepimpinan raja, yang kedua ialah sistem pentadbiran dan yang ketiga ialah sistem perundangan. 3 faktor inilah yang menyebabkan kerajaan Melayu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang gemilang. Seterusnya, ini merupakan slide rumusan untuk bab ini. Apa yang kita pelajari pada hari ini ialah 5.1 iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka atau KMM. Ada 4 faktor yang membuatkan para mesyuarat membuat keputusan untuk memilih Melaka. Yang pertama ialah faktor laluan perdagangan, yang kedua bentuk muka bumi, yang ketiga benteng pertahanan dan yang keempat terlindung daripada angin monsun. Seterusnya muka surat 74 hingga 79 kita belajar tentang kegemilangan KMM. Ada 3 faktor kegemilangan. Yang pertama ialah dari segi kepimpinan raja. Yang kedua, sistem pentadbiran dan yang ketiga ialah sistem perundangan. Dari segi kepimpinan raja, kita tengok dari sudut keturunan Raja Palembang, peranan raja yang unggul, yang ketiga daulat dan alat kebesaran dan yang keempat kewibawaan. Sistem pentadbiran pula kita merujuk kepada sistem pembesar 4 lipatan tugas pembesar dan sistem perundangan kita telah belajar tentang hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka dan juga undang-undang adat. Seterusnya nanti kita akan belajar tentang aspek kegemilangan. Sebelum mengakhiri PDP pada hari ini, cikgu akan tinggalkan kamu tugasan. Yang pertama ialah kamu perlu menyiapkan latihan bab 5, 5.1 dan 5.2 sama ada menyalin atau print buat dalam buku latihan. Guru mata pelajaran kamu akan memberi latihan dalam kumpulan kelas masing-masing. Okey, yang kedua, tugasan yang perlu kamu siapkan ialah menyiapkan nota bab 5, 5.1 dan 5.2 dari muka surat 72 hingga 79. Buat dalam buku nota. Kamu boleh gunakan nota dalam bentuk peta IT.
Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.